Oils and greases from cooking in food establishments seeps into sewers, causing many environmental, health, and economic problems in addition to blocking sewer lines, which harbors the growth of insects and odors. According to numerous laws and regulations, especially Local Order Number 8 of 2002, Dubai Municipality requires food establishments to install grease traps and clean them on a regular basis. Moreover, the municipality has also qualified and engaged a number of private cleaning companies to clean these traps and transport residual waste to treatment plants that process oils and grease. Through this chemical process, food waste can yield vegetable oils, solid matter, and water fit for irrigation. These, in turn, can be recycled to produce fuel, fertilizers, and other products. Recycling of grease and cooking oil. Hi, I am one of the Group 7 members. We do have an interview session with some students from UNIZA. Now, let's watch the video. Baiklah, sekarang saya akan menemubual salah seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak masak terpakai. Soalan yang pertama, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai dan boleh kamu kongsikan kepada kami? Minyak masak terpakai. Minyak masak terpakai ni maksudnya minyak masak yang dah digunakan lah. Kita beli minyak masak dan kita tuang dalam kuali, kita guna buat goreng ayam, goreng ikan lipat. Kemudian kita simpan dan bila kita guna kali kedua, itu minyak masak yang terpakai lah. Minyak masak yang dah digunakan. Soalan yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai? Lebihan biasanya orang jual dah kot kan. Kalau maknanya dah goreng 2-3 kali, kemudian nak goreng lagi takut mudarat pada kesihatan, biasanya orang akan jual lah. Soalan yang ketiga, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak yang tidak sistematik dikira sebagai satu pembaziran? Pembuangan minyak tidak sistematik kan? Kalau saya lebih suka, saya tak prefer istilah membazir, tapi lebih kepada macam tak bijak lah kot kan. Kita selalu komplain minyak mahal lah apa kan, tapi kita tak tahu bila kita dah guna minyak tu kita boleh jual balik kan. At least kalau kita beli harga mungkin RM2.5 ke apa, boleh dapat pulangan balik 30%, 20% kan. Satu lagi dia bukan tentang isu tentang pembaziran, tapi juga tentang isu pencemaran lah alam sekitar kan. So sistem yang baik untuk sistem pembuangan minyak yang baik itu bukan penting hanya untuk elakkan pembaziran, tetapi untuk menjaga alamnya. Baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana sudi meluangkan masa. Baiklah, sekarang saya akan membuat salah seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak masak terpakai. Soalan pertama yang saya akan ajukan adalah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Bagi pendapat saya, minyak masak terpakai adalah minyak yang tidak digunakan oleh tukang-tukang masak dan ia menjadi minyak masak terpakai. Maknanya minyak itu telah digunakan beberapa kali oleh tukang masak dan akhirnya menjadi minyak terpakai. Seterusnya soalan kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak? Saya pernah melihat video-video sebelum ni, ramai yang menggunakan minyak masak ni untuk menjadi bahan lain. Mereka betulkan lebihan minyak masak yang telah digunakan itu jadi lilin atau sabun. Soalan terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak masak yang tidak sistematik itu dikira sebagai salah satu pembaziran? Pada pendapat saya, pembuangan minyak masak secara tak sistematik ni adalah salah satu pembaziran. Kerana apa yang kita kaji sekarang, minyak masak yang telah terpakai yang berlebihan, kita boleh gunakan untuk menjadikan bahan lain. Tapi kalau kita hanya bazirkan semata-mata, ia ni satu pembaziran. Baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan sudi meluangkan masa. Baiklah, sekarang saya akan menemubual salah seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak masak.
Soalan pertama yang saya akan set ialah, adakah anda tahu tentang minyak masak? Ya, saya tahu. Boleh anda kongsikan kepada kami? Boleh. Minyak masak yang pakai adalah minyak masak yang telah digunakan untuk digoreng sebanyak 3 kali. Selepas 3 kali digunakan, minyak tersebut tidak disarankan untuk digunakan lagi untuk menggoreng, tetapi boleh disimpan dan digunakan untuk sebelas tahun. Adakah anda tahu apa yang boleh dilakukan dengan nasihat yang tersebut? Ya, saya tahu minyak masak tersebut kita boleh mengumpul dan hantar kepada tulang-tulang untuk membuat cincin dapur. Dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak yang sudah sistemik dikira sebagai salah satu pembaziran? Pada pendapat saya, pembuangan minyak yang tidak sistemik tidak dikira sebagai salah satu pembaziran kerana membuat minyak masak terpakai di tempat tidak sepatutnya perlu dielak kerana ia bersifat hidrofobik, iaitu mengumpulkan bahan tercemar ketika terdapat di dalam kolam, kandungan banjir dan memberikan kepada kualiti air. Baiklah, ini sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana meluangkan masa. Baiklah, sekarang saya akan membuat salah seorang pelajar yang bilang tentang minyak masak. Soalan pertama yang saya nak ajukan ialah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Kamu pasti kepada kami. Minyak masak terpakai kalau bahasa mudah ni kita bagi minyak masak yang telah digunakan kemudian kita telah masak lebih antara 1 atau lebih daripada bukan. Soalan seterusnya, adakah kamu tahu apa yang boleh minyak masak terpakai? Okey, soalan terakhir. Dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak masak yang terpakai itu yang secara tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Pembaziran ni pembaziran itu merupakan sesuatu yang kita gunakan secara berlebihan, menyebabkan sesuatu yang jatuh terbuang. Contohnya macam semacam juga minyak masak tu kalau kita secara budaya kita anggap menjadi sebagai sampah, tetapi bila kita dapat itu yang tadi minyak masak itu kita boleh gunakan ke sesuatu yang lain. Jadi saya memang minyak masak ini kita boleh jadi macam jadi sebagai pendapatan ataupun supaya desain dan sebagainya. Jadi kalau dalam Islam ni saya tengok dalam satu surah Al-A'raf dan sebagainya wa berfirman Alhamdulillah Masyarakat Lagi wala fisidu fil aradi ma'adal islah. Maksudnya kalau katanya janganlah kamu melakukan sesuatu kebinasaan sesudah Allah SWT telah berikan kita kebaikan di muka bumi ini. Jadi kalau kita sebagai konteks sebagai seorang Islam, kita memang perlu elakkan bazir walaupun harta itu kecil sekalipun. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Baiklah, sekarang saya akan menunggu salah seorang pelajar Indonesia tentang penggunaan minyak masak terpakai. Soalan pertama yang saya akan ajukan adalah, adakah anda tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh kamu kongsikan kepada kami? Yang saya tahu minyak masak terpakai ni minyak masak yang digunakan oleh terutama peniaga-peniaga yang menggunakan banyak minyak masak untuk masak. Minyak masak hanya boleh digunakan pun 3 kali dengan paras ketinggian 150 hingga 180 Celsius. Jadi selepas tu dia kena minyak terpakai yang boleh dibuat lain penggunaan. Soalan kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan yang terpakai? Yang ni soalan ni saya tak tahu. Soalan ketiga, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Ya, kerana
minyak masak terpakai boleh dibuat untuk penggunaan lain. Jadi bila kita jadikan ia ataupun kita tuang di mana-mana, dia membawa pembanjiran dan pencemaran sekitar. Baiklah, itu sekadar soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana Okay, baiklah, sekarang saya akan menemubuat salah seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak masak terpakai. Okay, soalan pertama yang saya akan ajukan adalah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh kamu kongsi kepada kami? Setahu saya, apa yang saya tahu, minyak masak terpakai ni minyak masak lebihan daripada yang kita guna untuk kegunaan harian. Contohnya untuk masak makanan dalam keluarga kita lah. Dan lebih minyak tu kita boleh gunakan sehingga sehari atau 2 hari. Untuk lebihnya kita tak digalakkan lah sebab tidak sihat. Okey, yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak yang dipakai? Untuk lebihan minyak masak terpakai, kita boleh jual. Kita boleh kumpulkan dalam satu galon besar dan kemudian kita jual untuk dapatkan untung. So tak adalah kita macam membazir kan. Okey, soalan yang terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Saya rasa kalau untuk sebut pembaziran tu, sekiranya minyak masak tu kita gunakan secara lebih-lebih sampai satu tahap tu terlalu banyak tak guna lah. So itu bagi saya membazir lah. Ya, baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih kerana cuti bekerjasama dan berbual. Terima kasih. Baiklah, pada hari ini saya akan menemubual seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak terpakai. Baiklah, soalan pertama yang saya akan ajukan adalah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh kamu kongsikan kepada kami? Bagi saya minyak terpakai, saya tahu bahawa apa itu minyak terpakai kerana saya terdedah dengan minyak terpakai ni dari untuk media baca TV, sebab saya pernah tengok TV 3 pasal saya yang minyak terpakai. Untuk soalan yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai ni? Bagi pendapat saya, yang lebihan minyak terpakai ni kita boleh, yang kita rumah sekali boleh jual lah. Sebab daripada terbuang bazir gitu, kita boleh jual dalam keadaan simpan dalam bekas besar dan kita boleh jual balik. Dan untuk soalan yang terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Bagi pendapat saya, perkara ni ikut keadaan, kerana tak semua orang tahu yang minyak terpakai ni boleh dijual. Tapi jika kita tahu benda tu boleh dijual, kita boleh kumpulkan dalam satu tempat dan dijual kan. Baiklah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Hingga jumpa lagi. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menemubual salah seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak masak terpakai. Soalan pertama yang saya akan ajukan adalah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh kamu kongsikan sedikit kepada kami? Minyak masak yang dipakai adalah minyak masak yang telah diguna, seperti minyak goreng dan sebagainya. Soalan yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai? Minyak masak yang dipakai kita boleh lakukan sabun, giling dan barang-barang yang berkaitan. Soalan yang ketiga, iaitu yang terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak masak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Bagi saya adalah tidak lah, sebab minyak masak yang telah diguna tidak baiklah kesihatan dan tidak ada khasiat dia.
Baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Baiklah, sekarang saya akan membuat seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak yang terpakai. Jadi, soalan pertama yang saya akan kemukakan, yang pertama, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh kamu kongsikan kepada kami? Sedikitlah yang saya tahu pasal minyak masak terpakai ni. Selalunya kalau kat rumah tu bekas-bekas yang kita dah pernah masak dah lah sebelum ni. Ataupun kalau dekat gerai-gerai tu minyak masak yang diorang guna lah untuk makanan yang diorang jual tu. Okey, untuk soalan yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai? Selalunya kalau isi rumah, kalau macam makcik-makcik biasa dia orang buang je kadang tu. Tapi kalau macam peniaga-peniaga selalunya dia orang jual balik kepada orang yang beli minyak terpakai. Okey, dan untuk soalan yang terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Bagi saya ia bentuk pembaziran lah, sebab kalau dia buang dengan tak sistematik tu, tak langsung dia akan mencemarkan air ke alam ke kan. So jadi bagi saya satu bentuk pembaziran. Okey, baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana sudi meluangkan masa. Baiklah, sekarang saya akan menemubual salah seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak masak terpakai. Soalan pertama yang saya akan ajukan adalah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh kamu kongsi kepada kami? Okey, bagi saya minyak masak terpakai adalah minyak masak yang telah digunakan untuk goreng-goreng semua tu. Okey. Yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak yang terpakai? Lebihan minyak masak terpakai kebiasaannya orang akan jual ataupun dia akan buang je. Okey, soalan yang terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Buang minyak masak yang terpakai ni bagi saya dia bukan satu pembaziran, tapi bila dia buang secara berlebih-lebihan banyak sangat, tu baru dikira pembaziran. Okey, baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama anda kerana sudi ditemui dengan kami. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menemubual salah seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak masak yang terpakai. Soalan pertama yang saya akan ajukan adalah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh kamu kongsikan kepada kami? Bagi saya, minyak masak terpakai adalah minyak masak yang telah digunakan. Okey, soalan yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak yang terpakai? Bagi saya, lebihan minyak masak yang terpakai sama ada boleh dijual ataupun dibuang. Okey, soalan yang terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Bagi saya, pembuangan secara tidak sistematik menyebabkan pembaziran kerana ia menguna kepada pencemaran sungai dan air. Okey, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menemubual salah seorang pelajar UNIZA tentang penggunaan minyak masak terpakai. Soalan yang pertama, adakah awak tahu tentang minyak masak terpakai dan bolehkah kongsikan kepada kami? Assalamualaikum, bismillah. Saya tahu mengenai minyak masak terpakai, iaitu minyak masak yang sering kali digunakan dan juga kerap digunakan. Soalan yang kedua, adakah awak tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai? Lebihan, bagi pendapat saya, lebihan minyak terpakai ini boleh menjana pendapatan tambahan, iaitu bila seseorang itu meminta semula dan menjual semula minyak terpakai itu, dia dapat memberikan dana tambahan kepada seseorang. Soalan yang ketiga, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda,
Adakah pembuangan minyak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Pembaziran salah satu perkara yang tidak baik lah kan. Jadi untuk pembuangan sistematik ni, pembuangan minyak yang sistematik dia macam tidak membazir, tapi ia juga boleh memberi kemudaratan, kesan kemudaratan terhadap alam sekitar. Baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan membual salah seorang pelajar Yuniza tentang penggunaan minyak masak terpakai. Soalan pertama yang akan saya ajukan adalah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Tak tahu. Okey. Minyak masak terpakai adalah minyak masak yang telah digunakan untuk menggoreng sebanyak 3 kali. Selepas 3 kali digunakan, kita disarankan untuk tidak menggunakan lagi. Hal ini kerana minyak yang digunakan sebanyak 3 kali boleh memudaratkan kesihatan kerana akan menyumbang kepada peningkatan kolesterol. Okey, soalan yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai? Apa yang saya tahu dengan lebihan minyak masak terpakai ni yang boleh dijual untuk menjana pendapatan. Itu sajalah. Beralih kepada soalan terakhir. Dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak masak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Pada pendapat saya, pembuangan minyak masak yang tidak sistematik bukan salah satu pembaziran kerana lebihan minyak masak yang terpakai lebih daripada 3 kali, kita boleh jual minyak tu dan menjana pendapatan. Kalau contohnya, kalau kita buang ke dalam longkang, dia boleh menyebabkan longkang tu tersumbat dan memberi kesan yang buruk lah. Baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan membual salah seorang pelajar Yuniza tentang penggunaan minyak masak terpakai. Soalan pertama yang saya akan ajukan adalah, adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Tahu? Boleh kamu kongsikan kepada kami? Minyak masak terpakai ni minyak yang telah diguna. Okey. Soalan yang seterusnya, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai? Tidak tahu. Soalan yang kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai? Tak tahu. Selain boleh dijual, minyak masak terpakai boleh dijadikan bahan seperti biodiesel. Ia juga boleh digunakan untuk membuat lilin, sabun pencuci serta pelita. Soalan yang terakhir iaitu soalan yang ketiga. Dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat anda, adakah pembuangan minyak masak yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Pembuangan minyak yang tidak sistematik bagi saya tidak membazir kerana sesetengah orang ni dia menitik beratkan hal kesihatan kerana boleh memberi kesan negatif terhadap tubuh badan. Sebab kadang-kadang kalau terlebih minyak ni dalam badan boleh tak baik juga. Baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan membual salah seorang pelajar Yuniza tentang penggunaan minyak masak terpakai.
Soalan pertama yang saya akan tanyakan adalah adakah kamu tahu tentang minyak masak terpakai? Yang cerita tentang minyak masak terpakai, bolehkah kamu kongsikan dengan kami? Setakat yang tahu minyak masak yang dipakai selalunya mereka untuk buat pencuci, sabun. Soalan kedua, adakah kamu tahu apa yang boleh dilakukan dengan lebihan minyak masak terpakai? Kalau kat rumah sebenarnya kami kumpul untuk, sebab kalau kat negeri saya nanti memang akan ada yang terkumpul untuk ambil minyak masak yang dipakai, mungkin kena asingkan lah. Soalan yang ketiga, dalam konteks Islam, pembagian ilmu amal yang dikatakan pada minyak pertama, adakah pembuangan minyak masak yang tidak sistematik dikira sebagai satu pembuangan? Bagi saya ya, sebab kalau begitu ada kelebihan yang boleh guna, baziran yang berlaku kan. Sebab dia boleh guna untuk buat sabun, kan nak cari alternatif lain. Baik, itu sahaja terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Okey, jadi pada hari ini kita akan menemu bual pekerja dari kes yang kejo. Jadi soalan pertama yang saya akan ajukan adalah adakah Cik tahu tentang minyak masak terpakai? Kalau Cik tahu, boleh tak kongsikan pada kami? Minyak terpakai ni boleh jangan buang sebab kita boleh jual balik kita dapat duit. Pada pendapat Cik, apakah kesan pembuangan minyak masak terpakai secara tidak sistematik? Dia akan mencemarkan, maksudnya kalau kita buang tu dalam pembaziran lah, lepas tu dia akan mencemarkan lah. Dan soalan yang terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat Cik, adakah pembuangan minyak masak terpakai yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Ia satu pembaziran sebab kita boleh jual balik, jadi kita boleh guna balik. Kalau jual kotor, kita boleh guna balik. Okay. Jadi itu saja soalan kami pada hari ini. Jadi terima kasih kerana kerjasama. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Seterusnya kita akan menemu bual pekerja dari pihak mati. Soalan pertama yang saya akan ajukan, adakah Cik tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh Cik kongsikan kepada kami? Tentang minyak masak terpakai ni, kalau saya terdapat beberapa manfaat lah. Biasanya minyak masak yang terpakai ni digunakan, boleh jadikan sebagai biodiesel. Dan itu dia dikumpul dan ditapis melalui beberapa tingkat sebelum melalui proses kimia untuk dijadikan bahan api kendaraan. Untuk soalan yang kedua, pada pendapat Cik, apakah kesan pembuangan minyak masak terpakai secara tidak sistematik? Boleh membuatkan sistem pepaitan seperti longkang, bau busuk atau kesumbat. Dan soalan yang terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat Cik, adakah pembuangan minyak masak terpakai yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Sebagai yang menjadi satu pembaziran yang juga tak. Okay, jadi untuk jawapan Cik memang akan terdapat pembaziran lah ya. Okey, jadi itu saja soalan yang kami ajukan kepada pekerja dari Yayasan. Terima kasih untuk kerjasama. Kita jumpa lagi. Sekarang saya akan menunggu bual salah seorang pekerja KKINISA tentang minyak masak terpakai. Soalan pertama yang akan diajukan adalah, adakah Encik tahu tentang minyak masak terpakai? Boleh Encik kongsikan kepada kami? Boleh. Minyak terpakai ni seperti lebihan minyak goreng ayam, lepas tu minyak yang lebihan ni kita akan kumpulkan satu tempat. Ada pada satu masa pembekal akan datang ambil, kita jual balik minyak tu. Jadi sekarang dalam RM2 1 liter. Daripada buang, lebih baik kita jual. Soalan kedua, pada pendapat Encik, apakah kesan pembuangan minyak masak terpakai secara tidak sistematik? Buangan minyak
minyak tidak terpakai ni boleh menyebabkan alam sekitar macam kesan pencemaran air, boleh menyebabkan haiwan-haiwan mati sebabkan pembuangan minyak secara tidak sistematik. Soalan terakhir, dalam konteks Islam, pembaziran adalah amalan yang tidak digalakkan. Pada pendapat Encik, adakah pembuangan minyak masak terpakai yang tidak sistematik dikira sebagai salah satu pembaziran? Memang salah satu pembaziran sebab pembuangan minyak ni boleh dijual sebab pembekal pun akan jadikan minyak lebihan minyak ni untuk buat jalan tar apa semua. Banyak lagi lebihan minyak ni banyak lagi boleh dipakai guna untuk produk lain selain memasak. Baiklah, itu sahaja soalan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama kerana sudi membuatkan masa bersama kami. Okey, sama-sama. Impact awareness to the student. First, we can protect the environment. Second, increase the motivation among the student. Third, gain knowledge about used cooking oil. Third, help entrepreneurs use cooking oil to generate income. And the last one, increase the value of tree oil. From the project research, we can conclude that most all of the respondents know about the used cooking oil. All the respondents respond that throw away used cooking oil is one of the bad habits. The impact of throw away used cooking oil will make a clog drain and waste. The benefit of used cooking oil is we can sell it and make a detergent, candle, and many more products that can benefit us. Thank you. That's all from us.